Sekarang kita nak cerita pasal gravity misconduct. Saya akan pergi laju. Semua orang dah tahu dah, misconduct, salah laku ada dua kategori. Satu major, satu lagi crucial, satu lagi minor. And major misconduct salah laku berat, minor misconduct salah laku ringan. Soalan, macam mana kita nak bezakan salah laku tu berat atau ringan? Macam mana? How do we determine ni salah laku ni berat ni? Kata kita. Dia berat ni salah laku ni, kata kita. Datang seorang lagi kata apa dia buat? Dia buat macam ni. Yang okey, dia ni biasa dah ni. So sekarang ada dua orang bos. Seorang kata ini berat ni. Seorang bos kata, ini okey, ni biasa ni. Besar lah. So sekarang ni siapa dah decide? Based on what? HR dah datang. Apa dia buat? Oh boleh buat macam tu. HR tanya. So sekarang ni HR pun tak boleh nak decide salah aku berat ke bukan. So sekarang ni macam mana? How do we determine ni? Sebab hukuman dia kena setimpal dengan salah laku. So sekarang ni macam mana ni? How do we determine? Undang-undang kata apa? Macam mana nak determine salah laku ni berat ke ringan? So since semua orang tak boleh nak decide, sebab kalau kita decide, kita ikut suka-suka hati sendiri, maka kita rely on the law. Undang-undang kata macam mana? What is major, what is minor punishment? What about yang ni, tengah-tengah ni, yang overlap ni? Dekat situ masalah kan? Kalau orang dia mencuri duit, kita tahu dah kan? Masuk sini. Kalau dia datang lambat 5 minit, masuk mana? Masuk sini. Tapi kadang-kadang ada berlaku tengah-tengah ni, betul tak? Betul tak? Sebelum kita pergi to that, kita kena ingat ni dulu. When it comes to major punishment, akan ada yang salah laku yang boleh overlap. Contohnya macam repetitive minor misconduct. Dia minor, tapi kalau dia repetitive, dia boleh jadi major. Itu contoh. So how do we determine that dia repeat banyak mana? Contoh datang lambat. Hari ni datang lambat 5 minit, besok datang lambat 3 minit, lusa datang lambat seminit. Lepas tu dia punctual, straight away punctual. 3 hari je dalam bulan tu dia datang lambat. So total berapa minit dia datang lambat? 5 minit, 3 minit, 1 minit, 9 minit untuk bulan tu, betul? Tapi 3 kali. Yang seorang ni pula datang lambat setengah jam, tapi sekali tu dia datang lambat, kemudian dia terus punctual. So dia ni datang lambat sekali je dalam bulan tu, tapi setengah jam. Yang ni datang lambat 3 kali, tapi 9 minit. Adakah berbeza dua-dua ni? Satu major, satu minor? Atau macam mana? Minor misconduct kan major misconduct? Yang habitual tu major, maksudnya yang 3 kali tu major, tapi total datang lambat bulan tu 9 minit. Yang ini sekali je buat, tapi setengah jam. Sekali. Kan? Ingat senang nak jadi bos. Kalau dua-dua ni you punya staff. So sekarang ni kita nak hukum ni. Macam mana hukum ni? Macam mana hukum? Ingat senang jadi bos. Yang sekali tu macam dia cakap apa dia, kita kena tengok sebab kenapa dia datang lambat. Nampak Cik lah kata apa? Cik lah cakap veteran. Cik lah cakap veteran. Cik lah cakap. Tengok sebab dia apa. Sebelum kita pergi to that separation, kena ingat pasal major punishment. Major punishment ni dia ada banyak kategori. Tapi kategori major punishment pula, major misconduct yang cause loss of trust and confidence, yang lead to loss of trust and confidence. Contohnya, salah laku itu sangat berat, menyebabkan majikan dah tak ada kepercayaan dan keyakinan kepada dia untuk meneruskan kerja itu lagi. Untuk kes macam ni, walaupun dia dah berkhidmat 10 tahun, 20 tahun dengan majikan, perkhidmatan yang lama tu irrelevant.
Kalau dia ada good record sekalipun dengan majikan, kenapa lah lagi pula di bawah. Good performance, dah berkhidmat 10 tahun dengan syarikat, tapi dah 5 kali naik pangkat. Setiap 2 tahun naik pangkat, setiap 2 tahun naik pangkat. Hebat dia ni. Hebat performance ke, prestasi ke, hebat mengampu ke, tak tahulah kan. Tapi dia setiap 2 tahun naik pangkat. Sekali dia buat satu major misconduct yang lead to loss of trust and confidence, maka even good performance pun irrelevant. Bila dua-dua ni dah jadi irrelevant, the only option left for the company is that you're fired. Contoh, seorang cashier, juruwang, kerja jaga duit, dah kerja dengan koperasi 10 tahun, tak pernah ada rekod disiplin, tak pernah. Prestasi dia pula, performance appraisal dia every year, kalau tak average, excellent. Kalau tak excellent, average, tak pernah poor. 10 tahun dah, sekali dapat tangkap, rupanya selama dia duduk songlap duit. Apa hukuman betul bagi kat dia? Percaya tak? Ketika dia lagi suruh dia, tak apalah, dah dapat tahu dah kau songlap duit, aku bagi kau amaran, jangan buat lagi, aku continue lah buat kita sebagai cashier. Logik kan? Logik kan? Dia juruwang ni, juruwang, kerja dia jaga duit, betul? Duit dia jaga tu yang dia songlap. Tak pernah bagi amaran, aku teruskanlah kerja sebagai penjaga duit ni. Kemudian lepas sebulan, dia buat lagi. Dia buat lagi. Kena. Bila kena, kita pun kata, okey, hari tu dah bagi amaran, ni kau buat lagi, kita nak buang. Bila kita buang, dia buat aduan sampai ke mahkamah. Bila sampai ke mahkamah, apa defense dia? Di antara defense yang pihak dia, peguam dia akan cakap ialah, she committed this before. She committed this misconduct before. She took company's money because she could. Kenapa dia boleh ambil duit tu? Because dia memang dia jaga, betul? Dia yang jaga duit tu. That's why dia boleh ambil. Dia ada semua capability, avenue untuk buat salah laku tu. Apa tindakan majikan kepada dia? Bagi amaran, kau jangan buat lagi, tapi kau boleh teruskan kerja untuk jaga duit. Sama tak macam seorang pemandu yang ditangkap kerana memandu dalam keadaan mabuk, kita bagi amaran dekat dia, kemudian dia kata tak apalah, kau boleh continue memandu lagi. Kalau yang buat perangai macam ni ialah Rapid KL, tuan-tuan dan perempuan, nak benarkan ke tidak anak-anak tuan-tuan dan perempuan naik bas Rapid KL lagi? Are you going to allow your children to, pemandu Rapid KL ditangkap kerana memandu mabuk, hukumannya ialah amaran dan peringatan, and they still continue memandu. Are you going to allow your children untuk naik bas Rapid KL? The truth, be honest, are you? Do we have any trust and confidence in the service? Even orang luar pun akan kata, aku tak boleh trust lah pemandu dari PKL ni. Pemandu mabuk pun dia bagi trust juga lagi. Tak kena tangkap pemandu dengan mabuk, still memandu lagi. Dah kena dakwa dengan berapa banyak rasuah, still jadi dilepaskan tanpa digugurkan pendudukan. Dengan authority dan power yang dia ada untuk kontrol semua duit ni, still dia ke atas. Boleh tak kita percaya dengan pemandu tu? Pemandu, I'm talking about the driver. Boleh tak? So if that is your perception sebagai orang luar daripada Rapid KL, what do you think the court will say in that case? But it seems to us that you still trust this person to continue to manage your money. Kenapa you buang sekarang ni? Sebelum ni you tak buang, kenapa sekarang baru nak buang? Sebab dia asset company. Sebab apa?
penting. Dia orang penting. Macam ada maksud yang deep ni. Ada deep tu kan. Jadi nampak tak? Sebab itu mana-mana salah laku yang leading to loss of trust and confidence. Contoh juruang, kerja dia jaga duit, tapi kenapa kita suruh dia jaga duit? Because kita ada trust and confidence kat dia untuk jaga duit. Kita amanahkan dia untuk jaga duit tu kan. Tapi dia yang solat duit tu. So boleh tak kita kata aku still trust you? Boleh tak? Boleh tak? Because kita, remember, ini bukan cerita pasal family members tau. Ini pasal organisasi. Macam RPKL. Boleh tak kalau CEO RPKL kata siapa malu ni mabuk, pasal malu tak apa, let him drive. Boleh tak CEO RPKL decide macam tu? Because RPKL serve siapa? Dia serve the public, customer, client, korporasi. Who do you serve? Among yourself lah. Ini bukan cerita pasal family, ini cerita pasal apa? Organisation. Isn't it? It's a business entity, it's a company, it's an institution. So kita tak boleh kata CEO masih percaya dekat dia. Tak boleh. It's not what the CEO thinks, it's not what the boss think. It's what? It's what the general people, the general public think. So seorang cashier ditangkap sebab curi duit. What do you think the general public will say? Macam koperasi, aku pergi dekat kaunter dan bayar duit untuk masukkan dalam tabung koperasi. Tiba-tiba duit tu tak masuk because cashier ni yang jaga. Ni mamah ni. Nampak? You ingat you punya customer akan trust you lagi kan? Saya dah bayar dekat koperasi RM10,000. Kenapa dalam akaun tinggal ada RM3,000 je, mana RM7,000? Mana lagi RM7,000? Rupanya staff yang dibayar dekat koperasi tu malah pergi solat RM7,000. And you still say that kita bagi amanah cukup nak kerja ni, suruh dia continue kerja. So pelanggan dia datang balik, tengok, masih kerja sini lagi. Nampak? Can your customer still have trust and confidence in that staff? Boleh tak you pergi jumpa dekat customer tu kalau dia komplain, kalau dia kata kenapa masih lagi kerja dekat sini ya, ni bukan lagi tu dia solat duit ke? And then you pun pergi jumpa customer kata, actually kita bagi dia amanah dah, kita dah bagi dia amanah, and kita still trust dia. Boleh ke cakap macam tu? Boleh ke? It doesn't matter. What does the customer think? Nampak? So that is why I would say, kalau major misconduct leading to loss of trust and confidence, the only option we have is this, isn't it? Who goes the employer lah. Who depends pada dia punya internal punya proses, prosedur macam mana. Because the court will not ask siapa yang decide ni, CEO ke tak ada. The court will say that the employer, it doesn't matter. Ya, itu yang saya maksudkan tadi tu. Bila kali pertama dia buat, you tak terminate. Kali kedua you buat terminate, and then dia akan challenge. Kalau dalam court dia boleh challenge, what we call condonation. We will come to that. Kan tadi dalam pretest kan ada condonation kan. Inilah yang saya nak cerita lepas ni nanti ni. Condonation. Kalau kita tak terminate dia because of this, ada possibility it will tantamount to condonation. Nanti kita akan tengok what condonation is. So my advice is this, kalau salah laku tu berat, leading to loss of trust and confidence. Bukan semua major misconduct will lead to this. Bukan semua Bukan semua major misconduct will lead to that. Tapi some major misconduct may lead to this. Loss of trust and confidence. Then the only option left will be this. So sebagai bosses, you as bosses ada staff bawah you must know this concept. You must know this concept first. Kenapa bosses kena tahu? Sebab kadang-kadang bila bosses kata ini major and I do not trust, I have lost my trust and confidence in this staff. So you refer to HR. HR proses, HR bagi serious warning. That is why you need to know. Then you kena jumpa HR balik.
Ikut cara, kan? Yang syarat. Ikut cara. Kenapa tak buat? I do not have trust and confidence anymore. And you kena explain kenapa. Macam saya explain tadi pasal yang jaga kaunter tu, kan? Pelanggan dah bagi duit, suruh masukkan dalam koperasi 10,000 total, tiba-tiba dia tengok akaun ni 3,000, di mana dari 7,000? So you have to explain, right? That's why you need to know. HR dah tahu lah, bukan saya kata HR dah kerti, contoh HR dah tahu dah semua benda-benda ni. It's their job, they know. Okay, so macam mana kita nak determine minor or major misconduct? Sleeping while on duty, major misconduct or minor misconduct? Kalau clerk, sleeping while on duty, minor misconduct. Kalau manager, Oh, yang ni major. manager sleeping while on duty, major ke minor? Oh, tak salah. Ini tak salah. Tak salah. Langsung bukan misconduct. Tak salah. It's not a misconduct at all. This is appropriate. Yang lebih. So kalau clerk sleeping while on duty, minor misconduct, so minor punishment, right? Maybe peringatan, teguran. Kalau manager, Itu dia tengah berfikir tu. Kalau manager kita bagi selimut saja. maknanya minor lah, kan? Oh, not a misconduct at all, betul? Selimut bagi bantal. Sebab salah laku ni sama, kan? Kalau driver sleeping while on duty, maksudnya tengah driving, sleeping, major pula. Salah laku sama kot. Kalau same misconduct tapi security. So nampak tak apa yang saya cuba nak tunjukkan dekat sini? It's not the type of misconduct untuk tentukan minor or major. It's the gravity of the misconduct. It's not the type. It's the gravity. So dengan ada title misconduct apa tak cukup. Dia kena tahu apa dia buat dan apa implication from that misconduct. Kena tengok gravity of the misconduct. So kalau berbeza, maksudnya kalau dia ni kita bagi hukuman ringan. Contohnya mungkin kita bagi dia hukuman amaran, contoh, atau peringatan. Tapi kalau dia ni buat, kita akan bagi apa? Probably wang, probably turun makan, probably what? I don't know, gantung tanpa gaji 14 hari, maybe. Hilang kelayakan annual increment ke? Contoh, kat KT dia kan, hilang kelayakan. So minor or major misconduct is determined by not the type, but the gravity of the misconduct. Okay? So, kalau misconduct tu let's say datang lambat, katalah ada seorang staff, dia commit satu misconduct, minor misconduct, datang lambat, tardiness. Kita kena immediately address, bagi dia show cause, dia pun reply, alasan tak munasabah. So kita akan bagi dia hukuman, right? Hukuman tu major punishment or minor punishment? Datang lambat, major punishment or minor punishment? Dia clerk, katalah clerk datang lambat, minor kan? So kita bagi minor punishment, warning. So dia dah kena warning lagi, tapi dia buat lagi, dia datang lambat lagi. So kita pun buat proses disiplin macam yang saya tunjuk tadi tu. Kita bagi dia show cause apa semua, dia pun reply, kita assess, and then kita decide on punishment. So punishment apa kita nak bagi pula? Second warning? Second warning? So kalau kita bagi second warning dekat situ, kita nak tunggu berapa kali lagi dia buat? Sekali lagi? 5 kali lagi? 10 kali lagi? Lebih akal 3. 3 kali je? Kenapa 3? Kenapa 3?
Kenapa 3? Kenapa kalau majikan boleh bagi 3 kali chance, majikan yang lebih prihatin daripada kemanusiaan akan bagi 10 kali chance. Kan? Sunnah Nabi 3 kali je. Sunnah Nabi 3 kali. Sebab untuk basuh 3 kali je, tak betul. Kenapa 3? Kenapa 3? Atas dasar apa kita bagi 3 kali malam? Atas dasar apa? Apa yang dah berlaku kat sini sebenarnya? Apa salah laku dia kat sini? Datang lambat, betul? Lagi? Engkar arahan. Apa amaran kita kat sini? Jangan datang lambat lagi. Itu bukan arahan kita. Arahan kan? So sekarang ni, dia datang lambat. Dengan dia datang lambat dekat sini, dia juga sudah engkar arahan. Itu masalah laku tuan. Takkan warning juga. So kita upgrade. Kita bagi dia serious warning, amaran keras, ataupun amaran terakhir, final warning. Betul? Dah dapat serious warning ni, buat lagi, datang lambat lagi. Dia buat, datang lambat lagi. Sekarang apa Allah? Takkan serious warning lagi. Sekarang kita boleh upgrade lagi punishment dia, maybe kepada dismissal. So nampak tak proses dekat sini? Mula-mula mild punishment, dia ulang salah laku yang sama, kita upgrade jadi heavier punishment. Dia ulang lagi, kita upgrade jadi harsher punishment. So nampak tak dia punya trend ni? Kita gradually increase the punishment walaupun salah laku yang sama, betul? Inilah yang kita panggil graduated punishment. Mahkamah dalam kes ni come up with this term. Kebanyakan HR profesional dia sebut progressive discipline, istilah yang menggunakan. Tapi istilah perundangan dia ialah ni, graduated punishment. So bila ada orang tanya, betul ke kalau datang lambat boleh kena buang kerja? Datang lambat je kot. Jawapan kita ialah boleh, based on the doctrine of graduated punishment. Datang lambat boleh kena buang kerja? Boleh, dengan syarat dah go through this process. Explain dekat your staff yang selalu datang lambat tu. Kata aku akan start graduated punishment punya proses kalau kau ulang lagi salah laku suka datang lambat macam ni, up to the point that I'm going to kick you out of this company. So you better not come in late again, because the company can terminate you because of terlambat. Sebab selama ni orang fikir macam takkan datang lambat orang kena buang kot. Tu yang ada pun datang lambat ikut suka setiap hari, setiap minggu, betul? Because you do not go through the legal process. It is lawful to terminate so long as proses ini buat. Siapa kata boleh buat? Common law cakap boleh under this case. Right? Dalam kes yang sama juga mahkamah sebut ni. Apa maksud mahkamah kat situ? Kalau dalam bahasa Melayunya kita sebut apa? Maksudnya hukuman kena setimpal, betul? Dalam kes Indah Water Operations ni, staff eksekutif Indah Water, dia ada satu polisi, dia boleh mobilize staff dia daripada branch ni ke branch ni, transfer. Dalam kes ni apa yang berlaku ialah eksekutif dia kena transfer daripada branch, kalau tak silap saya branch Alostar, kena transfer ke branch pantai dalam. Jadi Indah Water punya polisi ialah staff yang kena pindah ni, dia ada dua option. Satu, sama ada dia boleh gunakan Indah Water untuk arrangekan dia punya perpindahan. Indah Water akan appoint Indah Water punya panel movers, right, agent yang akan tolong angkut barang dia daripada pantai, daripada Alostar ke pantai dalam. Atau option kedua, staff boleh engage lagi siapa dia nak engage, ambil bil dan gunakan bil tu claim daripada Indah Water, cost dia berpindah tu.
So apa yang staff ni buat ialah daripada Alostar berpindah ke Pantai Dalam, dia gunakan agent. So dia gunakan agent dan dia akan ambil bill tu, receipt tu, daripada bayaran tu dia akan claim. Dia nak gunakan option kedua. Tapi apa yang dia buat ialah dia engage, dia employ agent Indah Water punya. Agent Indah Water. So agent Indah Water ni dia engage Indah Water punya movers, panel. Indah Water punya panel movers. Jadi staff ni tahulah, staff ni tahu sebab ejen ni beritahu, oh kalau macam tu Indah Water pun ada panel movers dia sendiri. So I akan engage hire Indah Water punya panel lah. So staff kata okey lah, lagi bagus. Lagi bagus dia kata, because Indah Water dah tahu kan ini panel dia, so senanglah proses. That's it. So bila dah settle, dia pun dah dapat receipt, dia pun claim daripada Indah Water. Dia dah bayar ke ejen tu, based on the receipt, dia claim daripada Indah Water lah. Accordingly, apa yang berlaku ialah sampai dekat finance Indah Water, finance tengok sebab ini panel Indah Water tahu, movers tu panel. Maknanya Indah Water dah biasa lah dengan orang ni punya expenses. Jadi bila Indah Water punya finance tengok, kenapa daripada Alostar ke Pantai Dalam tinggi sangat panel mover ni charge. Selama ni bila kita buat direct ni tak ada pun tinggi macam ni. Nampak? Ada somebody sudah makan. Yang makan ni agent ni makan. Jadi Indah Water suspect staff ni yang solat duit, yang makan. So dia bagi pertuduhan kepada staff ni sebab solat embezzlement. Staff ni reply show cause letter. Based on the show cause letter, Indah Water tengok kita tak ada proof, kita tak boleh nak proof mengatakan bahawa dia ambil duit tu. Memang tak boleh nak proof. Jadi apa yang Indah Water buat ialah kita tukar pertuduhan kepada negligence. Kenapa dia tak check dulu that receipt, verify dulu receipt ni reasonable ke tidak charges tu sebelum dia hantar untuk claim. So yang itu dia sangkut. Masuk DI, panel DI kata bersalah sebab dia negligent, dia tak check. Jadi keputusan DI tu, verdict tu sampai dekat management, maka management kata dismiss, buang, kena buang. Bila kena buang, dia buat aduan ke GBP and refer to industrial court. Sampai dekat industrial court cakap ni, sini industrial court kata dia tak check kot, dia negligence. Dan dalam perbicaraan tu bila ditanya kenapa you tak check, staff ni jawab sebab agent ni Indah Water. Movers yang dia appoint is panel movers Indah Water. So to him, he put the trust in the agent. Dia kata whatever agent tu bagi ni lah dia buat. So dia tak check lah sebab dia tengok ini agent Indah Water, ini panel Indah Water. So dia tengok Indah Water punya kot, dia pun isi borang claim based on the figure, hantar. Dan dia mengaku memang saya tak check because I trust these people. Bukan dia kenal orang ni pun, dia tak kenal, tapi dia tahu orang ni agent Indah Water dan panel Indah Water. So that's where he puts his trust. So adakah dia telah melakukan salah laku kat situ? Yes. Memang negligence tu berlaku. Walaupun you itu panel ke, itu agent Indah Water ke, panel Indah Water ke. But for you, for an employee to claim money from the company, you must make sure that you claim the correct amount. Betul? So at least there must be some effort to check. Dia tak check langsung. Dia nampak, dia tengok video, isi orang, dia tak. Dia tak check langsung. Dia mengaku benda tu. So bila dia mengaku, memang dia buat salah laku lah. Tapi Indah Water decide untuk terminate. Dekat situ yang court cakap silap. Nampak tak? Court kata betul lah dia buat salah laku. Memanglah patut dia kena hukum. Tapi takkan hukuman tu kena buang kerja kot. Setimpal ke tak? Tak setimpal. Itu yang apa yang dimasukkan oleh mahkamah. So ini menjadi doktrin. Ada common law. It is a law. Doktrin apa? Proportionality of punishment. Okay. So sekarang sebenarnya kita dah cover dua doktrin. Nampak tak? Okay.
Ingat tak lagi benda ni? Sebelum makan tadi. Sebab lepas makan, biasanya lepas makan kita lupa banyak benda. Itu baru makan pagi, belum makan tengah hari kan. So kita dah cover dua ni, right? So tinggal satu ni, belum cover lagi. Yang ni dah cover dah, kan? Tinggal satu ni, betul? So kita ada dalam sejam, right? So let's look into this. The rules of natural justice. Ini pun doktrin dalam pengurusan disiplin. Ini yang saya sebut earlier. Section 14.1 Akta Kerja sebut due inquiry. Tak sebut domestic inquiry ya. Due inquiry. So the rules of natural justice ada berapa? Ada dua je rules dia. Satu, lawyer kan, biasalah lawyer. Nemo judex in causa sua, bahasa Latin. Tak tahu kenapa lawyer suka guna. Cakap pasal Inggeris lah kan. Dan rule yang kedua, bukan tamen, bahasa Latin. Sebab kalau saya sebut dia bunyi tamen, audi altrum partem. Tapi sebenarnya dia Latin, audi altrum partem. Nemo judex in causa sua, no man can be a judge of his own cause. Dengan audi altrum partem, audio altrum alternate partem party. Here the other side. Nampak tak? Here the other side. Dua ni je. The rules of natural justice ada dua rules saja. Dua ni. So apa maksud Nemo judex rule dengan audi altrum partem rule ni? Nemo judex in causa sua maksudnya ni. Audi altrum partem maksudnya ni, opportunity to be heard. Due inquiry tu ialah ni, betul tak? Bila kita bagi dia show cause, sebelum kita punish dia, kita tanya dulu kenapa kau buat benda ni. Kenapa inquiry, ingredient inquiry, kita inquire dulu kenapa kau buat salah laku ni, kenapa kau datang lambat. Kita tanya dia dulu, bagi peluang dia untuk explain, bagi peluang dia untuk didengar. Dengar dulu rasa saya bos. Nampak? Kalau kita kena, kan, kita datang lambat. Datang lambat, tengok bos dah tunggu dah kat pintu. Bos kata, lambat. Bonus tahun ni tak ada. Kita rasa macam mana? Kita bos, dengar dulu, kan? Dengar dulu saya nak explain kenapa saya lambat, betul tak? That's what it means by bagi opportunity to be heard. Tanya dulu kenapa datang lambat. Tanya dulu. Ini maksud dia. Kalau kita kena tahu pula kita dengar dulu bos. Pada staff kita same, it's the same. Bagi peluang dia explain dulu. Kenapa lambat? Kenapa kau curi duit ni? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa tipu MC? Contoh, tanya dulu. Right, opportunity to be heard. This is what it means. Conflict of interest ni maksudnya macam mana? Jadi berdasarkan daripada respon-respon yang tadi itu, saya rasa banyak berlaku kooperasi kot. Right? Conflict of interest, contohnya katalah staff saya ada dua, satu Karsuki, satu Hafiz. Saya bos. Hafiz ni memang favourite saya. Memang favourite saya, semua orang tahu. Karsuki ni bukan favourite. Kalau boleh, tak nak kalah pun. Karsuki kan. Tiba-tiba ada satu aduan daripada Puan Syarifah. Puan Syarifah datang pada saya mengadu kata, bos, hari itu saya nampak Karsuki datang lambat setengah jam. Saya dapat dengar berita tu, you rasa saya akan buat apa? Oh, Karsuki datang lambat ya. Baru sempat ambil tindakan, datang pula Puan Nik Azura pula datang aduan lagi, kata bos, tadi saya nampak Cik Hafiz datang lambat, dua staff saya datang lambat.
Dua-dua staff. Kazuki datang lambat, Hafiz pun datang lambat. Kalau datang lambat dulu, aku datang lambat sengaja. Jadi dari sini kita. Saya tambah. So sekarang ni, orang tahu kan, ni staff favorite saya. Datang lambat setengah jam. Ini bukan staff favorite saya menyampah. Contoh, saya menyampah. Datang lambat 5 minit. Agak-agak tindakan saya macam mana? Agak-agak tindakan saya macam mana? Jadi cuba saya. Aku tak tahu. HR, kalau HR tahu benda ni. Kalau HR tahu benda ni, adakah HR akan benarkan saya buat decision hukuman apa nak bagi untuk kedua ni? Kenapa? Kalau tuan-tuan dan perempuan pun tahu situasi ni, adakah tuan-tuan dan perempuan akan rasa saya akan berlaku adil pada dia? Adakah saya akan berlaku adil kepada tidak adil kepada keduanya atau salah seorang saja? Saya akan tidak adil kepada kedua-duanya kah atau salah seorang saja? Kedua-duanya, bukan salah seorang. Karzuki memang saya tak suka. Maksudnya saya akan bagi hukuman yang seberat mungkin. Betul? Ini favourite. Maksudnya saya akan kalau boleh tak nak bagi hukuman langsung. Betul? Adakah adil saya dengan Kazuki ni? Tak adil kan? Kesalahan itu mungkin kecil, tapi saya akan bagi hukuman yang berat. Betul? Pada Hafiz, kalau boleh tak nak hukum langsung, adakah itu adil? Tak adil. Itu yang dimaksudkan dengan nemo judex in causa sua. Tak boleh ada situasi macam tu. Jangan marah saya, ni bukan saya cipta istilah ni. Istilah ni sedang perundangan. Saya ikut je. Nemo judex in causa sua. Kalau nak senang ni, bahasa Inggeris dia, no conflict of interest. Audi alternate pattern bukan tamil. Opportunity to be here. So rules ni, dua-dua rules ni kena comply. So saya dalam senario tadi ni tak boleh jadi orang yang buat decision. Betul? Saya kena refer dekat contohnya HR. Okay, I cannot decide on this. Itu my favourite. Yang ini memang punya apa. So kalau decide, whatever your decision, that's it. But would you prefer to be that? Apa dia? Would you prefer to be that? Contoh. Aku kalau bukan HR, siapa dia nak decide? Diam, Diam je. Kalau diam, nanti dia akan jadi condonation. Kita akan tengok nanti. Kita akan tengok condonation. You cannot run away. Saya tahu benda-benda itu akan berlaku dekat mana-mana. Bukan kooperasinya dekat mana-mana. Because yang biasa berlaku ialah bos, dia pandang sebelah mata. Betul? Dia tengok, alah salah laku macam ni kan. Tak refer ke HR kan macam, betul? Betul tak? You cannot do that. I will tell you why later. But don't do that. Okay? So ini maksud dia. So Audi antara pattern ni contoh macam itu ada contoh dia. Show cause letter step forward kan. Nemo judex causa sua. Itu contoh. Okay, tapi I think dah clear. Tadi saya dah bagi senario tu dah clear. So saya tak payah go sebab saya nak pergi cepat. Nanti kalau saya slow nanti ngantuk. Sebab dah mengantuk dah nampak. Dan ini satu lagi isu, misconduct dengan poor performance. Dua ni tak sama tuan-tuan dan perempuan. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya dan kebanyakannya bosses, dia tak suka staff tu. Because staff tu mungkin selalu datang lambat. Saya suka ambil contoh datang lambat lah sebab paling senang. Contoh paling senang, datang lambat. Staff tu selalu datang lambat. Tapi dari segi prestasi kerja, tak ada masalah. Apa yang berlaku masa performance appraisal, dia bagi staff tu markah rendah. Kenapa? Because selama setahun tu dia selalu datang lambat. Datang lambat, is that a misconduct or is that a poor performance? It's a misconduct, isn't it? Under common law principles, it is very clear. Common law dah decide. Mahkamah dah decide. Mahkamah kata,
Misconduct dengan poor performance different. Prosedur dia berbeza. Jadi bila sampai ke mahkamah, kalau katalah seorang staf tu ditamatkan perkhidmatan, dia buat aduan, dirujuk ke mahkamah perusahaan, mahkamah akan tengok ada ke tidak berlaku termination, ada. Surat termination dah ada. Kemudian mahkamah akan tengok apa grounds for termination. Adakah grounds for misconduct atau grounds dia poor performance. So katalah kalau surat tu mention ditamatkan perkhidmatan sebab dia dah masuk PIP, kemudian dia gagal. PIP tahu kan? Dah masuk PIP, gagal, maka dia ditamatkan perkhidmatan. Okay, fine. Maknanya dia ditamatkan perkhidmatan atas sebab poor performance. So the substantive fairness is tidak perform, kena pecat, kena tamat perkhidmatan. Substantively fair. Dari segi itu sebab kita tak discuss pasal poor performance hari ni, saya bagi contoh ya. Jadi kalau ditamatkan perkhidmatan atas dasar poor performance, maka it's fair. Itu substantive fairness. Kemudian mahkamah akan pergi kepada apa? Procedural fairness. Okey, prosedur dia pula. So bila tengok prosedur, mahkamah tengok okey dia poor performance. So, what is the procedure? Prosedur dia berbeza antara ni dengan ni. Tadi kita dah tengok misconduct punya prosedur, right? The ingredients, dia punya doktrin apa semua, and flow chart yang saya tunjuk tu, itu disciplinary. Kalau poor performance, dia punya proses dia lain. Jadi bila mahkamah tengok prosedur poor performance, tapi dia tak nampak that procedure is fair on grounds of poor performance. Contohnya macam dia ditamatkan perkhidmatan atas sebab apa? Sebab dia datang lambat, contoh. So maknanya dia kena improve. Dalam PIP dia kena improve kehadiran dia, betul? Jadi apakah efek dia datang lambat tu ke atas dia punya prestasi, ada ke tak ada? Kalau tak ada efek, dan mahkamah kata how come that is related to performance? Nampak tak? Dia tak ngam. Nampak kan? So bila tak ngam, substantive fairness dah okey dah. But then again, procedural fairness, it is not performance to begin with. Ini isu misconduct, bukan performance, kata mahkamah. So fail. Bila fail, habis. So kena ingat ni, jangan hukum pekerja atas sebab salah laku menggunakan performance appraisal. Right? Ini selalu berlaku, betul? Jangan. Kalau pekerja tu berhenti, dia akan bawa. Dia akan bawa duit. Nah ya. Tetapi itu general rule, it's not strict rule. Sebab apa? Tengok ya. Oh lupa, hari ini bukan pasal performance. Hari ini pasal disiplin. Sebab kadang-kadang disiplin misconduct boleh juga menjadi sebahagian daripada performance. Tapi kita tak discuss tu hari ni lah. Saya cuma mention sekali lalu je. Seorang pemandu kereta api, pemandu train katakan, pemandu transport, public transport. Kalau dia datang lambat, adakah itu misconduct? Misconduct ke performance? Misconduct lah, datang lambat. Tetapi dia pemandu bas awam, ada jadual, correct? Penumpang datang ikut jadual. So penumpang tahu pukul 6 pagi basnya akan bergerak dari stesen. So pukul 5.45 pagi penumpang dah tunggu dalam bas. Pukul 6 suku bas masih tak bergerak. Pasal apa? Pemandu datang lambat. Betul? Datang lambat is misconduct, correct? Tapi at the same time, does it affect performance dia tak? Service dia. So in that situation, misconduct can become poor performance. So dalam senario macam tu, majikan boleh ambil dua tindakan. Satu, address dia guna channel misconduct, dan satu lagi, hujung tahun, bagi dia poor performance on appraisal dia. It affects performance directly. Tapi kalau kelab tadi tu, kelab yang kerja pejabat datang lambat, affect performance ke tak? Does it directly affect the performance? Kalau tak affect, then for performance is not an issue. The issue is only misconduct. Tapi kita tak discuss pasal performance hari ni. So when it comes to misconduct, kita kena tahu terms and conditions of service. KT punya TNC, terms and conditions, ada kat mana? Ada handbook? Ada handbook? Employee handbook? Lagi? Selain pada employee handbook? Kalau yang union?
CA kan. Betul, collective agreement. Union ahli dia non-exec ya semua. Non-exec kita gunakan TNC right, digunakan CA, betul? Am I right? Kemudian polisi ada tak? KT ada polisi tak yang dipamer-pamerkan? Contoh sexual harassment policy ada? Ada. Sebab kalau tak ada JTK datang dia saman. Efektif 2023 Januari hari itu. Pasti tak ada kat sini. Ada. Saya tinggal. Sebab saya masuk tadi tak ada. Daripada lobby, naik lift, sampai atas ni saya tak nampak. Sebab benda tu, that is a requirement. Ada pindaan akta kerja tu, benda tu dah jadi requirement. Wajib syarikat buat kempen anti-sexual harassment. Di antaranya ialah kena ada. So kalau saya akan letak satu dekat dalam lift. Kan, kalau pegawai JTK datang, katalah tiba-tiba dia orang tak mood apa dah hari tu kan, terbiat ke apa. Sabar. Okey, kalau pegawai JTK datang, saya akan make sure that dia takkan tengok further sangat. Sebab kalau dia masuk, dia tengok mana poster sexual harassment ni tak ada, so dia akan start cari. Tapi kalau dia masuk-masuk, dia nampak dah, dia kata okey, yang ni dah comply, tak apa. Dia macam, tak apalah, ini kita dah nampak. Kan, so beritahu dekat Ponsuana kan, kalau boleh letak dalam lift ke ataupun dekat lobby kan, sebab itu pintu masuk. So kalau penguasa JTK ni, Jabatan Tenaga Kerja, datang dia masuk, dia tengok, dia nampak, at least dia dah dalam kepala dia orang dah comply dah ni, satu peruntukan, dan okey lah. So apa yang dimasukkan dengan TNC bukanlah apa yang ada dalam handbook semata-mata, atau dalam CA semata-mata, atau polisi, atau SOP, atau memo. Semua itu sebenarnya, all of those things. Sebab mengikut undang-undang, terms and conditions of service can be in either express terms or implied terms. Apa beza dia? Tahu tak beza dia antara express terms dan implied terms? Ada yang tahu kot? Kita tak tahu. Ni express term ni maksudnya kita boleh nampak. Offer letter, CA, apa handbook, circular, memo, SOP, polisi, semua tu. Itu yang express, kita boleh baca. Implied ni, yang itu. Biasanya dia tak ditulis secara direct. Contoh, dalam employee handbook, ada tak cakap bahawa semua pekerja hendaklah berlaku jujur? Ada dalam employee handbook? Ada. Dalam handbook kan dalam Code of Ethics? Dalam handbook ada tulis. Dalam offer letter ada. Anda hendaklah berlaku jujur, ada. Ada tak? Ada tak dalam handbook untuk pekerja-pekerja kaunter contohnya, anda tidak boleh berbau busuk? Ada? Ataupun dia kata anda wajiblah memastikan bahawa anda sentiasa wangi dan tidak berbau busuk? Ada? Tak ada. Dengan marketing, ada marketing kan? Kita ada marketing kan? Dengan orang marketing ada tak dalam dia punya terms and conditions, offer letter ke polisi ke apa ke mengatakan bahawa anda adalah sentiasa wajib memakai wangi-wangian? Ada? Tak ada. Tapi kalau satu hari itu datang kerja, dia tak mandi, dia jumpa klien, jumpa customer, elok-elok customer tu nak jadi klien, customer kata tak payahlah dia koperasi ni, busuk lah tuan ni. So boleh tak bicarakan ke atas dia? Boleh tak bicarakan ke atas dia? Boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab tak ada dalam handbook. Tak ada sebut dalam handbook, tak ada dalam polisi, tak ada dalam SOP. Expressly tak ada, tetapi impliedly it is not written, but it is understood. You deal dengan customer dalam keadaan macam ni, bau ikan parang, tak boleh lah. Tak boleh lah macam ni kan. Seorang pekerja, seorang pemandu datang kerja dalam keadaan mabuk, boleh? Ada tak mention dekat dalam punya handbook mengatakan bahawa anda haruslah datang bekerja dalam keadaan tidak mabuk? Ada? Ada? Seorang pemandu diwajibkan datang bekerja dalam keadaan tidak mabuk. Adalah dilarang seorang pemandu datang bekerja dalam keadaan mabuk. Ada tulis tak? Ada
dia macam tu. So maknanya boleh ke kalau dia datang kerja dalam keadaan mabuk? Boleh? Boleh ke tak boleh? Tapi tak tulis. Tak tulis. Memanglah itu bukan express term, tapi impliedly any reasonable person would say that a driver datang kerja nak buat kerja tak boleh dalam keadaan intoxicated, correct? It is reasonably inferred into the contract of service. It does not need to be written. It is reasonable, any reasonable person akan kata sepatutnya macam ni lah, walaupun it is not written. Itu maksud dia implied terms. That's what it means. And dalam undang-undang kata ada common law principle, terms and conditions bukan ini semata-mata. It also includes yang ini. Jadi walaupun tak dimention kat mana-mana, tapi kalau a reasonable person akan infer, mengatakan bahawa this is patutnya terms and conditions, then it is terms and conditions. Okay? Jadi kalau Uni datang dekat Uni, katakan bahawa dalam CD tak ada cakap tau mengadu ke dia datang, bukan dalam keadaan mabuk. So kita akan jawab macam mana dekat dia. Itu express term. Kau pernah dengar implied terms? Kalau tak pernah, duduk aku nak sekolah je tau pasal implied terms. Nampak? Sekarang boleh jawab tak? Sekarang dah boleh jawab dah. Sebelum ni memanglah tak tulis regulation hari pasal ni tak tulis. Semua isyak. It's not. Like, you have to know the law first. So kalau Uni datang kata tak tulis memanglah tak tulis, tak express, tapi implied ada. Mai sini duduk, aku nak sekolah kan kau. Okay. Tak payah tuan. Tuan kata ini aku nak bagi khusus kan. Because we are the boss kan. Because we have to show them lah who's the boss. Tapi bukan dengan cara macam it's not that. Right? Tegas, bukan keras. Saya suka gunakan itu. Tegas, bukan keras. Tak perlu keras. Sebab kadang-kadang orang yang keras ni tak meja makin jauh-jauh gini-gini tertengkik. Tapi dia tak tegas. Tegas maksudnya dia firm. Boleh means boleh, tak boleh means tak boleh. That's it. Tapi approach dia tak keras. Kan dia gunakan approach yang ni but firm. So implied terms, I think tuan-tuan dan puan faham kan? Saya tak payah nak elaborate lagi lah. I think you understood already. And normally kita panggil juga implied duties. And I think KT ada code of ethics. Ada ada. KT ada code of ethics. Biasanya dia akan letak dalam code of ethics. Tapi walaupun dah diletak dalam code of ethics, tak semestinya it is exhaustive. Uni tak boleh kata, ini tak ada dalam code of ethics. Implied terms semua dalam code of ethics kan? No. The moment you translate those terms into code of ethics, dia jadi apa? Dia jadi express terms. Dia still express because it is written. If it is written, you can see it is express. It is expressly stated there. You can see, you can read. So walaupun translate into code of ethics, those implied terms translated into code of ethics, now it becomes express terms. Implied terms still exist. Still exist. Impossible you boleh cover everything. Impossible. Mana ada? You cannot cover everything. From every day, especially zaman sekarang ni, sentiasa akan ada benda baru yang timbul. Kan, especially zaman AI lah, zaman komputer sekarang ni kan, ada je benda baru yang tak pernah orang terfikir lah, tapi benda ni sepatutnya tak boleh. Right? So those are implied terms. Ini contoh. Contoh-contoh implied terms yang orang biasa letak dalam code of ethics. Ada juga syarikat yang letak dalam code of ethics, which is okay, no problem. So misconduct, definisi dia ialah apa juga perlakuan, behavior, conduct employee yang inconsistent or detrimental. Inconsistent ni maksudnya inconsistent with the terms and conditions of service, either express or implied. So implied terms and conditions untuk seorang driver ialah contohnya apa? Dia tak boleh datang kerja dalam keadaan mabuk. Itu implied because it is not written. So kalau dia datang kerja dalam keadaan mabuk, adakah dia telah melakukan misconduct? Yes, because inconsistent dengan the terms and conditions of service. Betul? The implied terms and conditions of service. Jadi boleh tak kita ambil tindakan disiplin kata dia? Boleh lah. Dia tak boleh nak kata, tak tulis mana-mana ni. Memanglah tak tulis, tapi inconsistent dengan implied terms and conditions. Still the misconduct. Detrimental maksudnya perlakuan dia tu
ada potensi atau memang membawa detriment kepada syarikat atau pekerjaan ataupun kepada apa saja, property or person. Contoh, kita ambil pemandu yang mabuk tadi, right? Kalau seorang pemandu lepas habis kerja petang ni, dia balik rumah dia, rupa-rupanya family dia buat birthday party, surprise party untuk dia. Dia terlupa itu birthday dia. Balik-balik dia tengok surprise. Family dia buat surprise birthday party. Sekejap, saya habiskan contoh ni. Jadi because party, maka malam tu dia minum lebih daripada dosage yang dia biasa minum. Biasa dia minum dalam 15 botol je setiap malam. Tapi malam tu dia decide nak minum 50 botol. Sebab birthday party. Now, dia minum tu dua waktu kerja ke waktu kerja? Premi syarikat ke premi rumah dia? Jadi syarikat ada kena-kena tak? Tak ada kan? So suka hati dia lah kan? But then again, because dia minum lebih daripada dosage sepatutnya, besok pagi nak kerja ni, dia memandu ni, dia tahu dia nak pergi kerja besok sebagai pemandu. Masa dia datang kerja, dia jalan macam ni. Betul? Kalau dia datang kerja dalam keadaan jalan macam tu, ini kes benar yang berlaku. Ina Water tak? Kes Ina Water lagi tak ambil. Kes Ina Water, dia ada pemandu tanker. Tanker kan? Tanker, dia panggil dislodging tanker. Tanker penyedut, dia sedut kalau tersumbat, dia akan sedut, dia gunakan tanker tu. Satu tanker, 2 manpower. Satu operator, satu driver. Satu tanker ni ada 2 manpower dia. Satu operator, satu driver. Jadi apa yang berlaku hari itu ialah driver datang kerja dalam keadaan mabuk. Jadi supervisor dia tak benarkan dia bekerja. Kan bodoh lah supervisor dia kalau suruh dia kerja juga kan. Driver ni mabuk. So bila mabuk, supervisor kata dah kau duduk je lah kat office ni. Duduk kat office ni, kita bagi you apa-apa kerja yang betul. Nah, satu tanker ini berlaku di branch Port Klang, Pelabuhan Klang. Di Port Klang, pada tahun itu, satu tanker boleh generate RM1,400 sehari revenue, 1,004 per day. Satu tanker ni tak boleh bergerak sebab driver dia mabuk. Maksudnya, Ina Water dah kerugian berapa ni? Berapa? 1,400? No. 1,400 revenue plus gaji driver plus gaji operator. Nampak tak? Because gaji operator still jalankan hari tu, still dibayar. Tapi that gaji cannot generate that 1,004 revenue on that day. Driver punya gaji pun sejalan on that day, right? Still dibayar. But gaji dia tak boleh nak generate that 1,004 revenue. So berapa kerugian Ina Water? 1,004 plus gaji 2 ekor ni. Disebabkan oleh seorang ni datang mabuk. Kan? So on that basis Ina Water take action, ambil tindakan disiplin, because dia telah reckless, menyebabkan kerosakan kepada company dan pekerjaan. Nampak tak? Nampak tak? Dan dia telah dibuang kerja. Tengok kes ni. Traktus Malaysia Berhad mengatakan bahawa misconduct can happen intentionally or reckless. Yang pemandu datang kerja mabuk tadi tu masuk kategori mana? Yang ini. Dia minum, dia mabuk, di luar waktu kerja, di luar premis pejabat. Tapi dia reckless. Dia tahu besok dia datang kerja, bawa tanker ni. Tanker yang kat belakang tu berisi bahan kumbahan kan. Imagine kalau dia membawa penuh tanker tu dengan bahan kumbahan dekat jalan raya dalam keadaan mabuk. Pemandu lain nampak kalau tanker tu gitu. Taik dalam tu rasa dekat ke tak? Of course not. So dia reckless. Kau dah tahu kot besok kau nak pergi kerja bawa tanker tu, memandu atas jalan raya yang penuh dengan kenderaan lain. Why the hell did you drink sampai intoxicated malam tadi? Tak marah nak drink, minum lah. Itu kau punya pasal kan personal. Tapi you are coming to work the next morning, isn't it?
Did you think? He did not. He was reckless. Itu maksud dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti makan dulu. Dan kita akan masuk pada pukul berapa ya, tuan? Zuhur pukul 1, dalam pukul apa 2:30. Tak diwakil lah. Tapi jangan tanya, cakap je. Kalau tanya kita orang apa Dan nak pukul lah. 5. Jangan tanya. Okey, pukul 2 ya. Pukul 2 kita masuk pada sini. Alright, selamat makan tengah hari. Akta, so condonation. Salah satu daripada kes Mahkamah Perusahaan ialah ni, lama kes lama kan, tahun 1986. United Traction Case. Apa mahkamah kata pasal condonation? Yang ini, have a read. Sudah? In summary, condonation maksudnya ni. Kalau kita tak ambil tindakan ke atas staff, bila kita tahu staff buat salah laku tapi kita gagal ambil tindakan segera dengan segera ke atas staff tersebut, maka itu boleh tantamount to condonation. Redha lah tu dalam bahasa saintifiknya, redha lah kan. Kita redha dengan salah laku tu, maka mahkamah kata bila kita condone, kita sebenarnya memberi immunity kepada staff tersebut untuk buat salah laku tersebut again, dan kita tak boleh terminate dia lah sebab kita dah redha, kita dah condone.